Kalau korang ingat lah, kalau korang follow Abang Boy daripada zaman kayu-kayu dulu, sure korang ingat satu video Abang Boy pasal satu anime yang berkaitan dengan satu sumpahan. Anime favourite Abang Boy tu. Dan dekat dalam tu Abang Boy ada kaitkan dengan satu amalan ritual yang gila-gila ekstrim yang dinamakan Sokushinbutsu. Korang tak payah risau, Abang Boy tak buat review anime dalam video kali ni. Tetapi Abang Boy nak ceritakan dengan korang pasal amalan ritual tu. Dia punya ekstrim memang next level guys. Orang Islam berpuasa daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Tetapi diorang ni lain guys. Korang bayangkan ritual ni dah ada selama 1000 tahun dan beribu-ribu orang cuba untuk mengamalkannya. Akan tetapi hanya 24 orang saja sampai hingga ke stage akhir. Dia punya ekstrim tu sampai boleh meragut nyawa weh. Dan kebanyakan daripada peserta yang melalui ritual ni mati sebelum sempat mencapai objektif mereka, iaitu Nirvana. Korang nak tahu apa yang peserta ni kena tempuh dalam ritual tu? Dan apakah Nirvana yang dimaksudkan? Korang sabar jap, kita usah intro dulu. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Okey, mula-mula Abang Boy rasa Abang Boy kena explain dulu kepada korang apakah yang dimaksudkan dengan Nirvana. Menurut kepercayaan agama Buddha, mereka percaya dengan kelahiran semula, iaitu karma. Mereka hidup, mereka menjalani kehidupan mereka, dan apa saja yang mereka lakukan, sama ada baik ataupun tidak pada kehidupan yang lampau, akan mereka tepuhi pada kehidupan sekarang ni. Dia macam endless cycle lah of kehidupan, lepas tu mati, lepas tu hidup balik. Ini termasuk jugalah haiwan. Mereka percaya yang ada yang hidup pada masa lampau jadi manusia, tetapi pada kehidupan sekarang ni dia boleh jadi kucing misalnya. So begitulah ikut fahaman dorang. Okey, disclaimer, ini adalah apa yang Abang Boy dapat research daripada internet. Kalau ada salah, Abang Boy minta maaf pada pengikut agama Buddha, dan Abang Boy harap korang boleh betulkan di ruang komen, okey? So anyway, ada satu ritual di mana seseorang boleh keluarkan diri daripada kitaran karma tu. Dan bila dia dah keluar daripada kitaran karma tu, inilah yang dipanggil Nirvana. Bermaksud dia dah tak dilahirkan semula dah. That's it. So Nirvana ni dia bukan tempat ataupun rasa ataupun benda yang boleh diungkap dengan bahasa manusia. Dan satu-satunya cara untuk mengalami Nirvana tu sendiri adalah dengan melalui ritual tu. Even dalam fahaman Buddha tu sendiri ada beberapa cara. Mereka mencuba sedaya upaya mereka untuk mencapai tahap ni. Kebanyakan cara yang diamalkan adalah meditasi, tetapi ada satu aliran mazhab agama Buddha ni yang mendedikasikan seluruh kehidupan mereka hanya untuk mencapai Nirvana ni. Dan percaya hanya dengan melalui ritual ni je diorang dapat mencapai Nirvana yang sebenar, iaitu Sokushinbutsu. Secara general, untuk menjadi Sami Buddha ni memerlukan dedikasi yang terlampau tinggi guys. Diorang perlu tinggalkan dunia, diorang tinggalkan keluarga, kawan-kawan, masyarakat, teknologi, handphone, TV, status, apa sajalah. Kalau kau Datuk, Tan Sri, semua tu kena tinggal. Basically semua benda lah. Dan mereka ni akan menjalani kehidupan yang simple dekat dalam kuil. Hari-hari mereka akan digunakan hanya untuk bermeditasi dan membaca buku-buku transkrip berkenaan dengan agama Buddha. Sokushinbutsu ni telah direka oleh seorang Sami Buddha yang bernama Kukai lebih 1000 tahun dulu di sebuah pegunungan utara Jepun di daerah Yamagata oleh satu mazhab ajaran Buddha yang bernama Shingon. Dan mereka percaya bukan setakat perlu melalui kehidupan simple dan meditasi saja untuk mencapai Nirvana ni, tetapi mereka perlu melalui beberapa fasa hukuman yang perlu mereka lakukan kepada diri mereka sendiri. Si Kukai ni dia mengambil ajaran ni sebenarnya daripada dinasti Tang di China, dan dia menggabungkan ajaran ni dengan fahaman Buddha, Vajrayana, Shinto dan Taoism. So menurut mazhab ni, mereka boleh pilih untuk menjalani ritual ni ataupun tak. So bermaksudnya kat sini tak ada langsung paksaan. Dan even mereka yang menjalani ritual ni pun sampai habis mungkin tak akan dapat mencapai tahap Nirvana tu. So benda ni macam lebih kurang 50-50 jugalah.
Macam Abang Boy cakap tadi, mereka kena lalui 3 fasa dan setiap fasa tu, memang brutal guys. Dan bila dah sampai tahap akhir tu, ada kemungkinan dorang tak akan capai pun tahap nirvana tu. Seram. Walaupun macam tu, sejak diperkenalkan ritual ni, beribu-ribu orang telah cuba untuk menjalani ritual ni untuk sampai ke nirvana ni. Dan di antara beribu-ribu tu, tak sampai 100 pun yang berjaya melepasi fasa ketiga. Dan di antara 100 tu, hanya 24 orang saja yang mengecapi nirvana. So apakah 3 fasa yang dorang lalui ni? So fasa pertama ni dipanggil Mokujiki, yang membawa maksud memakan pokok. Basically, fasa pertama ni fokus kepada pemakanan Sami tu. Dia punya diet lah. Fasa pertama ni mengambil masa lebih kurang 1000 hari. Dalam masa ni, Sami tu hanya akan makan pokok-pokok je. Seperti anak benih, daun, kulit pokok, akar pokok dan macam-macam lagi lah. Diet dia hanya pokok sahaja. Setiap hari dia akan pergi collect semua ni dan balik ke bilik dia. Ada kala si Sami ni memakan batu-batu untuk mengisi perut mereka. Disebabkan batu-batu ni tak boleh dihadam oleh isi perut, batu-batu tu akan stay dekat dalam perut mereka. Semua ni untuk membuat perut mereka merasa kenyang. Bukan setakat tu je yang diorang buat dekat dalam fasa ni. Diorang juga perlu membuat senaman setiap hari. Bukan duk melepak je tau. Dah lah tak makan, kena buat senaman pula tu. Kena ambil air daripada sungai, bawa naik tangga dan sebagainya lah. Dan bila dorang tak pergi collect pokok dan exercise, dorang akan bermeditasi sampailah dorang tidur. Esoknya dorang akan buat benda yang sama dan benda ni berulang selama 1000 hari. Ada juga para peserta yang menjalani fasa pertama ni lebih daripada 1000 hari. So apa yang berlaku pada fasa ni adalah mereka akan beransur-ansur kehilangan lemak badan dorang. Dalam pada masa yang sama, mereka akan mengurangkan pengambilan air dan proses ini akan mengecutkan semua organ-organ dalaman dorang. So selepas dorang dah lalui fasa pertama ni, dorang boleh pilih untuk masuk ke fasa kedua. Fasa kedua ni lagi brutal guys. So lepas fasa pertama yang dorang dah lalui ni sebenarnya adalah untuk menyiapkan badan mereka untuk masuk ke fasa kedua. Sebab apa? Kalau dorang tak ikut betul-betul fasa pertama, masuk fasa kedua ni, dorang boleh mati mat. Kalau nak ikutkan, fasa kedua ni tak adalah lama sangat macam fasa pertama. Tetapi dia punya cabaran tu, memang gila guys. Korang bayangkan kan Abang Boy dah cakap hanya 24 orang saja yang dah capai nirvana ni. Kebanyakan daripada 24 orang tu, sebelum sampai ke fasa kedua, dorang ulang balik fasa pertama 2 hingga 3 kali sebelum mereka betul-betul bersedia untuk masuk ke fasa kedua. So apa benda sebenarnya fasa kedua ni? Fasa ni dipanggil Nyojo, yang bermaksud meditasi paling tinggi. Lebih kurang lah Dalam erti kata lain, mereka perlu berada dalam keadaan berhayal ataupun mental dorang kena betul-betul kuat. Sebab dalam fasa kedua ni, dorang perlu lalui rasa yang sangat-sangat tak selesa guys. Dan kalau dorang lah berada dekat dalam mental state macam kita sekarang ni, memang barai guys. Memang tak boleh. So apa yang dorang buat dalam fasa ni? Dorang bermeditasi berseorangan dalam sebuah bilik dan tak keluar-keluar daripada bilik tu. Proses ni mengambil masa 100 hari je guys. Tetapi dalam pada masa ni, dorang dah tak makan apa dah. Dorang hanya mengambil cairan sahaja. Dorang hanya minum sedikit air garam dan juga sejenis teh yang dibuat khas untuk fasa ni. Bukan teh tarik guys. Bukan relax-relax. No. Teh ni diperbuat daripada kulit pokok Texidodendron veniculum. Ini adalah bahan yang sama dalam pokok poison ivy. Pada siapa yang tak tahu, poison ivy ni dia punya racun kalau terkena dekat kulit, memang naik miang mat. Gatal nak mati. So bahan ni lah yang diorang guna untuk buat teh tu. So Sami-Sami Buddha yang masuk dekat fasa kedua ni akan minum teh beracun ni setiap masa, berhari-hari selama 100 hari guys. Dia punya gatal tu bukan dekat kulit guys, dekat dalam ni. Dekat perut, dekat tekak. Dan dorang ni tak boleh buat apa-apa pun. Nak garuk macam mana bro, dekat dalam. Seksa banget. Tak cukup dengan tu teh campuran ni juga boleh membuat mereka muntah-muntah dan cirit-birit. Benda ni sebenarnya ada fungsi tersendiri. Dalam fasa pertama, peserta ritual ni menyiapkan badan mereka untuk menjalani proses mumia. Badan mereka akan menjadi kecil, semua muscle akan kehilangan air dan lemak-lemak badan akan terhapus. Organ-organ badan dorang pun akan mengecut. Fasa kedua pula adalah untuk mematikan semua bakteria yang boleh mereputkan tubuh selepas mati. Dalam erti kata lain, teh yang dorang minum ni adalah sebenarnya membunuh bakteria yang ada dekat dalam badan, sekaligus dapat menghalang proses pereputan badan dorang tu. Tu sebab Abang Boy cakap, nak melalui fasa kedua ni, bukan senang mat.
Itu sebab diorang ulang balik fasa pertama berkali-kali sebelum masuk ke level seterusnya. Sebab ni lah, mental tak kuat memang barai mat. Kebanyakan daripada mereka yang menjalani ritual fasa kedua ni kantoi mat. Ada juga yang mati. So kalau mereka berjaya melepasi fasa kedua ni selama 100 hari, mereka secara automatik akan memasuki fasa ketiga. Dorang dah tak ulang balik dah fasa kedua. Sebab confirm kalau ulang balik mati mat, tak cakap banyak. So dalam fasa ketiga ni hanya beberapa orang je yang sampai. Dan disebabkan ini, fasa ketiga ni tak ada nama spesifik. Ini adalah fasa paling senang yang untuk dorang lalui. Dalam fasa ketiga ni, para Sami yang lain akan menggorek lubang dekat dalam tanah sedalam 10 kaki dan akan membuat keranda daripada kayu pine. So keranda ni bukanlah macam keranda orang mati tu, mayat berbaring kat dalam tu. Tak. Keranda tu mesti cukup besar untuk peserta ritual ni boleh duduk dekat dalam posisi lotus. Lebih kurang macam bersila lah. So peserta ni akan masuk dekat dalam keranda tu, dan mereka akan duduk dekat dalam tu. Mereka kemudiannya akan meletakkan penutup dekat atas keranda tu, dan di atas penutup tu mereka akan letak sebatang kayu buluh yang lopong dekat dalamnya. Benda ni adalah untuk tujuan pernafasan. Selepas tu mereka akan menutup keranda tu dengan kayu arang. So apa yang berlaku adalah peserta akan bermeditasi dekat dalam keranda tu, dan setiap hari peserta akan membunyikan loceng untuk menandakan kepada Sami yang berada dekat luar tu yang mereka masih hidup. Loceng tu akan dibunyikan sampailah dorang mati. Sampai Sami-Sami dekat luar tu tak dengar dah bunyi loceng. So bila 24 jam diorang tak dengar bunyi loceng tu, Sami-Sami ni akan menarik keluar batang buluh tu dan membiarkan peserta dekat dalam keranda tu selama 1000 hari. Dan selepas tempoh tu, mereka akan mengeluarkan balik peserta tu untuk melihat sama ada mayat tu mereput atau tidak. So menurut fahaman mazhab Shingon ni, mereka yang mati tetapi tubuh mereka tidak mereput adalah mereka yang telah mencapai level nirvana. So peserta ni dah berjaya keluarkan diri daripada kitaran karma tu, dan mereka tidak akan dilahirkan semula. Mayat ni akan dipakai jubah Sami dan dipamerkan dekat atas altar untuk tontonan orang. Mayat tu akan dianggap sebagai mayat yang suci dan mereka akan puja mayat tu. Bagi mereka yang dah berjaya melepasi fasa ketiga ni tetapi mayat mereka mereput selepas 1000 hari tu, mereka akan dibiarkan dekat dalam keranda dan ditanam. Ritual ni telah diharamkan oleh Maharaja Meiji pada tahun 1879. Assisted suicide atau pembunuhan diri secara sukarela adalah diharamkan, walaupun atas alasan keagamaan. Walaupun macam tu, mazhab Shingon ni masih ada sehingga ke hari ini, dan amalan Sokushin Butsu ni untuk mencapai nirvana masih dilakukan secara senyap-senyap sehingga ke hari ini. Mayat mumia Shokushin Butsu yang tertua di Jepun berusia 342 tahun, dan dia ditempatkan di dalam sebuah kuil yang bernama Hyonmyoji Temple di daerah Yamagata Utara Jepun. Mayat tu sehingga ke hari ini masih berada dalam keadaan yang baik dan tidak mereput. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.